Kisah Hasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat 31 dari surah Yusuf. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, bukalah jilid yang keempat, muka surat 599, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa'atadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Maka tatkala wanita itu mendengar cercaan mereka, diundangnya wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkan dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum dengan kecantikan rupanya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia. Sungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jadi telah saya huraikan kepada tuan-tuan perkataan mutaka' yang digunakan dalam ayat Quran ni. Seperti kata Al-Imam Al-Qurtubi, mungkin maksud mutaka' ni salah satu daripada yang disebut juga oleh dalam tafsir jalan lain, iaitu maksudnya majlis, makna tempat duduk. Untuk tuan-tuan duduk itikak ni satu duduk yang tidak digalakkan oleh Rasulullah SAW, kerana ia duduk seolah duduk orang sombong, orang ahli neraka, kata Nabi SAW. Duduk dalam keadaan tangan kiri kita menumpang ataupun menampung badan kita. Tuan-tuan boleh lihat duduk-duduk Nabi SAW dan segala pelakuan Nabi ini dilukiskan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ni deskripsi tentang cara duduk Nabi, cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara pakai serban Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ditunjukkan. Kenali macam contoh sekolah yang telah saya berikan tadi. Jadi bila mereka disiapkan dengan tempat duduk, bantal, dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, duduk itikak ni tak digalakkan dalam Islam. Nabi SAW melarangnya. Tapi kalau kita penat sangat, boleh duduk je dengan menampung kedua tangan kita ke belakang, itu tak salah. Tapi kalau tampung tangan kiri saja dan duduk pula berteleku seperti itu, style orang Arab, itu duduk kesombongan, khuyala namanya. Tuan-tuan boleh lihat lebih lanjut dalam buku yang bertajuk Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, karangan Ustaz Ahmad Ahlan Fadil hafizahullah, yang menunjukkan kepada kita gambar itu dilakonkan satu persatu, bagaimana duduk yang tak digalakkan dan tak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bila mereka ni dibekalkan dengan pisau untuk memotong sama ada daging ke, umpama kalau mengadakan kenduri kendara, maka orang perempuan datang awal untuk potong daging, potong buah-buahan, potong sayur-sayuran, tapi merupakan tipu hela daripada isteri Al-Aziz untuk membalas perempuan-perempuan yang telah menjanakan tipu daya, menyebarkan cerita-cerita yang tidak tepat tentang dirinya pada perspektif dirinya itu. Maka bila sampai waktunya, mereka sedang giat motong apa yang terdapat dalam dulang di tempat duduk masing-masing, tiba-tiba perempuan itu berkata kepada Yusuf AS, ukhruj alaihinna, ukhruj, keluar. Maka memerintahkan Nabi Yusuf untuk keluar lalu di hadapan mereka. Yang sebelum itu Nabi Yusuf disembunyikan, dapat kita faham daripada ini, seolah berada di satu tempat macam holding room lah, seolah-olahnya ruangan yang lain. Ternyata kat sini Isteri Aziz seorang yang cerdas, pandai memilih waktu yang tepat, iaitu ketika perempuan-perempuan, wanita-wanita yang dijemputnya itu sedang sibuk memotong, menyediakan makanan. Pada masa itu dia mengejutkan mereka dengan memerintahkan Yusuf keluar. Falamma ra'aynahu akbarna. Ketika Yusuf keluar, perempuan itu melihatnya dan mereka semua kagum dan terpesona dengan rupanya yang sangat indah, tak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Setengah tafsir kembalikan perkataan akbarnahu ni kepada perkataan hidnahu, yang merujuk kepada kalau sebut perkataan akbaratil mar'atu, maknanya perempuan itu tiba waktu haidnya, dia datang haid. Tapi takkanlah maksud kat sini ketika mereka melihat Nabi Yusuf terkeluar haidnya. Maka setengah para ulama tafsir mengatakan penterjemahan perkataan akbarnahu itu yang merujuk kepada sampai waktu haid itu untuk keluar, kerana biasa merujuk kepada ayat kalau mengatakan demikian adalah orang perempuan itu haid, tapi tak sesuai kat sini. Maknanya akbarnahu merujuk kepada azamnahu, mereka merasa terkejut, terkujat, apa lagi perkataan yang boleh kita gunakan. Ketampanannya memang tak ada
kita tolak bandingnya. Tanpa sedar mereka motong tangan-tangan mereka sendiri kerana tak perasan. Mereka melukakan tangan mereka itu kerana mengira merasakan mereka potong itu makanan. Macam itulah orang yang sangat terpesona, memalingkan pandangannya pada satu yang buatnya terpesona, pandangan yang menakjubkan. Wa qulna hasya lillah. Kalau kita belajar bahasa Arab, kataan hasya ni sebenarnya ada alif pada hujungnya. Maka dia dihilangkan untuk diringankan kerana takhfif. Abu Amr membacanya hasya lillah. Ada ha, mat, sya pun ada mat. Ada alif di situ. Kerana pada Abu Amr dani dia datang dari perkataan muhasya. Maknanya jauh. Nak kata subhanallah, seperti itulah. Kerana Syekh Yusuf ni menghimpunkan kepada kita perkataan-perkataan yang sangat menakjubkan, kata Dr. Fadil Samarai, seorang pakar tafsir, pakar balagha dalam Lamsa Bayaniyahnya. Bahawa di sini mereka berkata kepada isi Aziz dengan spontan sebagai ungkapan menunjukkan kesucian Allah dari segala kelemahan dan takjubnya mereka kerana Allah yang menciptakan makhluk yang sangat sempurna macam Yusuf. Mereka berkata kepadanya, seolah-olahnya kini kami tidak lagi memandangmu cela. Kami akan jadi ambassador, duta untuk cerita pada orang kat luar sana semua bahawa memang sebenarnya kamu ni tertekan, stres dengan suami kamu keadaan begitu, dan kamu 24 jam melihat pemuda ini di rumahmu, bagaimana tak tergoda. Kami yang tengok sekejap pun boleh terpotong tangan kami, ini kan pula engkau. Jadi seolah-olah ungkapan itu bagi menyatakan mereka tak pernah melihat manusia sesempurna Yusuf AS. Maka itu sebab yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan dalam sebuah hadis sahih bahawa Nabi bersabda bahawa annahu marra bi Yusuf AS fi sama'i salisa faqala fa iza huwa kad utiya syatrul husun. Bahawa Nabi melihat Nabi Yusuf di langit ketiga dalam peristiwa Mi'raj. Maka Nabi melihat Yusuf ini dikurniakan Allah seperdua daripada keindahan. Maka mereka berkata, yang kami lihat ni bukanlah jenis manusia. Ini memang malaikat yang sempurna yang menyerupai manusia. Maksud perkataan mereka ni pengakuan terhadap ketampanan Yusuf yang sangat sempurna kerana sudah menjadi tabiat manusia daripada dulu sampai sekarang. Bila mengatakan kebaikan, semua disandarkan kepada malaikat. Malaikat cantik, malaikat besar, malaikat itu utama, malaikat itu baik. Sebaliknya benda-benda buruk mereka akan terbalikkan kepada syaitan. Dan kata-kata ini, kata Imam Syaukani, sebenarnya tidak tepat. Kerana Allah SWT menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu dalam ciptaan yang paling indah. Manusia itu paling sempurna sebenarnya. Jadi kata-kata yang mereka ungkapkan ini bukan kata-kata Allah. Allah menukilkan, membawakan, menakalkan kata-kata oleh wanita tersebut. Jadi kata-kata yang menampakkan kekaguman yang luar biasa kepada kejadian yang Allah jadikan pada Yusuf ini, mereka nisbahkan kepada malaikat, dan itu tidak benar, kata Imam Syaukani dan tafsirnya. Kerana manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Allah menyatakan demikian. Jadi apa yang disebut bahawa pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat disebut oleh Imam Ar-Razi, Fakhr Razi, bahawa perempuan itu ketika melihat Yusuf terdapat kemuliaan kenabian dan kedudukan kerasulan dan tanda-tanda kesucian iffahnya. Kata Imam Fakhr Razi, sebenarnya mereka mengatakan Yusuf yang tidak bersalah itu, Yusuf yang baik itu, Yusuf Siddiq itu, Yusuf yang sempurna kejadian itu, serba-serbinya mereka menidakkan sifat syahwat dalam diri Nabi Yusuf itu seolah-olah macam malaikat. Itu kata Imam Fakhr Razi maksud ayat ini. Jadi bukan mereka menidakkan kehebatan manusia untuk mengatakan malaikat lebih hebat, tidak. Tapi mereka mengatakan cantiknya, perfectnya, indahnya Yusuf ini, manusia yang menyebabkan si Zulaikha ini tewas, dia menyerupai malaikat dari sudut ibadahnya. Tuan-tuan ini mulia Allah sekalian. Sekarang Yusuf Aziz dalam drama ini mulalah dia berjaya membuatkan perempuan-perempuan yang sama ini mengutuknya, mencercanya, bahawa mereka sekarang pun fana dengan ketampanan Nabi Yusuf yang memukau hati. Dialah orang yang membuatkan kamu mencerca aku sebab aku tertarik kepadanya. Ini dapat kita lihat dalam ayat ke-32 bila Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Ya tuan-tuan, pada tafsir Ibn Katsir pada muka surat 570 terjemahannya, wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku kerana tertarik kepadanya, dan sungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tapi dia menolak. Dan sungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang yang hina. Jadi sekarang kita dapat lihat bagaimana wanita ini nampaknya bijak dan berjaya dia menundukkan kata-kata yang buruk dan cercaan yang dia terima dengan cara demikian. Jadi dia telah pun mengatakan kepada wanita-wanita yang datang ini bahawa inilah orang yang membuatkan kamu mencela aku, bahawa aku tertarik dengannya. Dan dia pula yang membuat
kamu menghinaku kerana perbuatanku kepadanya. Jadi penggunaan kata fadhalikunna, kata perkataan isteri Al-Aziz ni, Zulaikha ni, tidak dengan perkataan fahadha. Ini juga satu usul yang menarik. Fadhalikunna, dia tak guna perkataan fahadha. Kan fahadha lebih senang. Kenapa dipilih perkataan yang pelik-pelik, tuan-tuan? Ini bukan pelik tau, ini ajaib. Ini peristiwa yang sangat menarik perhatian. Maka segala penggunaan yang ada padanya juga perkataan-perkataan yang high level. Jadi padahal ketika itu Yusuf ada di hadapan mereka. Dia menunjukkan satu penghormatan. Kedudukan Yusuf, tampanannya disertai dengan keimanan, prinsip dalam hidup. Macam juga kita belajar di awal surah Al-Baqarah, Allah mengatakan zalikal kitab la raiba fi. Padahal Quran itu ada di depan kita. Mengapa Allah sebut perkataan zalika, tak guna perkataan haza? Zalika bukan menunjuk pada bu'ud dalam arti kata jarak, tetapi menunjuk kepada penghormatan, kemuliaan, ketinggian, bahawa tak mudah-mudah untuk dipinda, disentuh, diperkotak-katikkan, dibuat ikut sesuka nafsu, sewenang, tak boleh begitu. Maka Quran punya martabat yang tinggi. Maka bila menyebut perkataan fadhalikunna berbeza daripada fahadha, ini adalah satu bentuk penghormatan oleh si perempuan itu terhadap Yusuf yang selama ini memiliki kekebalan, ketinggian kedudukannya. Maksudnya Yusuf ni kedudukannya cukup tinggi, sempurna. Dia bukan saja tampan, tapi akalnya pun begitu juga. Jadi hadirnya manusia dalam hidup aku cuba menggodanya bagai cara, satu pun dia tak terima. Semua dia mampu tolak. Sedangkan kalau dia melakukan demikian, tak ada siapa boleh menahannya atau mengenakan hukuman padanya, kerana akulah yang berkuasa di rumah ini. Kita telah tengok bagaimana dia mampu mempengaruhi suaminya. Nanti kita akan lihat dalam episod berikutnya, fasa berikutnya, maka wanita ni sudah tidak ada pilihan. Dia sudah buntu dan akhirnya dia mempengaruhi suami untuk mengenakan hukuman kepada Yusuf. Hukuman yang kejam, tapi di situlah letaknya tarbiyah Allah SWT untuk memupuk, menajamkan, membajakan lagi sifat ihsan dalam diri Nabi yang mulia ini. Jadi kata wanita ini kepada golongan perempuan yang datang ke program itu, kalau kamu yang bertemu dengan Yusuf sekelip mata macam tu pun dah fana, ini kan pula aku duduk serumah dengannya. Aku mengatakan, bersumpah bahawa akulah yang wujudnya. Dan dia menolak dengan prinsipnya. Memang sebenar-benarnya dia ni seorang yang mampu mengawal dirinya. Fasta'sam ni kalau kita belajar sama dengan Tawazan, fastamsi ataupun fastamsaka. Istamsaka sama dengan ista'sama. Setiap kali ada penambahan huruf dalam satu wazan fi'il dalam bahasa Arab, ia mengandungi makna yang baru. InsyaAllah kita akan pelajari perkara ini yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.